Baiklah, kembali kita bersama dengan rakan setugas Majdi nampaknya. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan setugas di sana, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Majdi di daerah Tutong? Alhamdulillah, saya khabar baik pada pagi ini. Baru first time ni bersua muka, walaupun kita orang separuh-separuh nampak seluruh muka, tetapi dengan tuntutan keadaan tadi memakai sungkup muka ni, norma baharuan ni, tetapi mungkin bertentangan mata bersama dengan host baru. Masa saya main mata ni dari tadi sebenarnya. Bersama dengan host baru kita ni hari ini, Majdi, Hani. Ya, tadi Fakrul, sekilas pandang saya fikir Nur Hayatul tadi. Rupanya orang baru. Jadi salam perkenalan ya, Hani. Mungkin jadi kembar lah di pagi bersama dengan Kak Atul. Sekilas pandang. Okey, kalau macam 2-3 kilas Sinda Tia. InsyaAllah nanti kalau sudah biasa, baru tak tahu ini adalah Hani. Baiklah, kita serahkan dengan sisipan daripada daerah Tutong. Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas Fakrul dan juga Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua pada pagi Ahad ini untuk berkongsi info semasa. Dan kita harapkan audio di luar sana dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan kita haruslah bersyukur ya. Semestinya bersyukur kerana masih lagi diberi kesempatan untuk bernafas di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita lakukanlah apa saja kegiatan kita pada hari ini bermulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan tawakal dalam apa saja yang kita ingin lakukan pada setiap hari. Berada saya kongsikan satu info semasa terlebih dahulu iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini 7 November 2021 dan akan menjejaskan di kawasan Jalan Kecil Meranti, Kampung Tanjung Maya, Mukim Tanjung Maya, daerah Tutong. Maklum penutupan sementara bekalan elektrik akan berlaku dari jam 8.30 minit pagi sehingga 4.30 minit petang. Sebab penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penambahan rangkaian kawan atas di kawasan berkenaan. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan terjejas atas pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini dari jam 8.30 minit pagi sehingga 4.30 minit petang. Dan audio untuk seterusnya pula mari kita saksikan bahan sisipan yang kami sediakan untuk hari ini. Para belia kini semakin berani untuk mengorak langkah ke arah yang lebih berwawasan dalam meningkatkan produktiviti dengan melibatkan diri di dalam pelbagai bidang, yang antaranya bidang perniagaan ataupun keusahawanan sama ada secara kecil-kecilan maupun sederhana. Di era yang semakin kian mencabar kini, kemahiran atau bakat yang ada pada diri menjadi penyuntik semangat untuk terus berpartisipasi dalam apa jua bidang yang diceburi, meskipun perlu bersaing secara sihat, selain perlu kreatif serta mengikut rentak atau tren masa kini agar terus relevan di dalam persada ini. Antara trend yang ketara adalah dari segi penggunaan teknologi ataupun digital, kesaling hubungan antara keduanya dan industri revolusi 4.0 memungkinkan belia pada masa kini memahirkan diri di dalam bidang yang berkaitan dengannya. Menerusi pertemuan kali ini, saya bersama Siti Nurbayah alias Adilah binti Haji Saiful Bahri, seorang belia yang berkemahiran di dalam bidang pengilustrasian digital yang memanfaatkan bakat beliau sebagai suatu kerjaya sampingan. Untuk itu, mari ikuti temu bual kami. Baik Dayang Adilah, mungkin Dayang tidak boleh kongsikanlah sejak bila kita ada kemahiran dalam pembuatan ilustrasi digital ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit, silakan. Kemahiran ini sebenarnya dari tahun lepas, ada masa yang ruang masa tu lah. Masa kosong, kali macam got inspired dari Instagram atau macam lawa jua digital drawing ini. Why not I try? Since I have like skills dalam more to digital lah. Jadi memang skill itu memang ada dari awal lah. Cuma tu lah kali. Pasal dulu pernah jadi graphic designer juga. And then I try lah.
Dan muka satu cuba-cuba kali outcome-nya bisa lah macam tu. Jadi macam sejak bila kita mula mahiran ni, macam mana kita boleh tahu kita ada talent ataupun bakat dalam menghasilkan sesuatu yang lebih terkait dengan digital? Kalau talent tu sebenarnya Anang macam bukan saja interior design lah. Kami pun more to pelajari digital lah juga. Jadi macam kemahiran pun sendiri pulang. Sendiri memang ada lah bakat semula jadi ya, boleh dikatakan bakat semula jadi. Bagus. Jadi bagi mungkin boleh kongsikan asas-asas yang perlu ada untuk menghasilkan ilustrasi digital. Kalau asas mestilah ada bakat dan minat lah pada diri sendiri. Sama semangat. Kalau ada semangat sampai bila takkan kan siap kerja tu macam mencari customer apa. So satulah mesti ada minat. Mesti ada minat. Lagipun kalau dilihat secara mata kasar, menghasilkan sebuah ilustrasi digital ni mungkin mengambil masa yang agak lama. Kalau banyak customer, biasanya kalau dalam seminggu boleh hasilkan dalam 3 ke 4 lah. Tapi kalau macam ramai tu macam banyakkan dibuat tu patahlah sikit, boleh ambil masa dalam berminggu lah. Macam kita ni tahu setiap usahawan ataupun peniaga ni mempunyai sasaran ataupun target lah dalam bisnes diorang. Jadi kalau kita bagaimana? Kalau aku target pada orang yang mencari hadiah lah. Sama jual lah macam mengisi ruang tamu rumah apa, catalah saja. Kalau mencari hadiah macam happy birthday lah, anniversary gift, boleh jadikan catalah bagi hadiah tu. Jadi kita sebenarnya masih bersekolah lah, masih menuntut bah. Kalau ikutkan kira kita masih menuntut. Jadi menghasilkan lukisan digital ataupun ilustrasi digital ni hanya sebagai separuh masa atau macam mana? Malam lah selalunya. Kalau ada masa yang ruang macam hari Ahad, Jumat cuti tu baru terbuat macam penuh lah, sepenuh masa lah tu. Kalau jadi kalau cuti. Orang ini terganggu kata. Macam mana kita terganggu pulang jual, tapi pandai-pandailah bagi masa macam tu. Oh, alhamdulillah lah. Jadi alhamdulillah lah walaupun kita masih belajar, tapi ada sudahnya orang bisnes ataupun satu perniagaan yang kita usahakan lah. Alhamdulillah. Komited dalam sebarang pekerjaan yang diungkayahkan serta kreativiti dalam berkarya adalah antara ciri utama bagi menghasilkan satu produk yang terbaik dan berdaya tahan, di samping mempunyai minat, kemahiran serta sasaran yang menjadi tonggak utama terutama bagi individu yang berkecimpung dalam dunia keusahawanan. Jadi mungkin ada konsep yang diketengahkan ni, ada konsep-konsep tertentu. Kalau konsep aku more to minimalist lah. Macam like background pun dah banyak satu, macam beats pun for the background satu saja. More fokus arah orang itulah. Kan gambaran ni benarnya aku fokuskan arah untuk wall decor, macam kalau wall dorang kosong dorang mencari at least something different lah. So illustration lah aku bagi of their moment itulah yang dorang suka. Kan orang masa ni jarang lagi print gambar apa. Kan dulu orang selalu arah album, tapi ini macam terus with frame lah, with affordable price, in details, cuma tu lagi. Jadi mungkin boleh kongsikan apa peranan bidding-bidding ini. Apa sebenarnya isi tersirat? Mungkin ada makna di sebalik peletakan bidding ini. Macam itulah kalau dilihat gambar saja macam boring kan. At least ada 3D lah menyerah macam tu. Kalau ada supaya nampak berkilat-kilat macam tu lah. Macam kalau lace-nya kalau anda tu buat arah digital, kita bagi bid saja lace arah baju macam tu. Okay, jadi selain daripada penghasilan ilustrasi digital dan digital painting, apa lagi yang kita boleh buat? Usually kalau selain daripada tu, aku selalu buat pulang plan rumah saja. Plan rumah? Plan rumah. In 2D sama 3D lah. Okey, baik. Jadi memang semuanya berkaitan dengan penggunaan digital. Digital lah. Jadi mungkin harapan kita di masa-masa akan datang bagaimana? Harapan masa depan, aku mau macam buat home studio lah, since nama business ko tu Reka Studio, and then why not buat home studio. Masa ni pun aku membuat arah bilik tamuan ni saja, macam berjurit apa.
So maybe ada ruang untuk aku Ada ruang lah. khusus lah untuk kita mungkin insyaAllah dapat memajukan lagi apa yang kita usahakan ni. Kita doakan yang baik-baik saja insyaAllah. InsyaAllah. Penggunaan manik-manik sebagai penyeri tambahan kepada hasil ilustrasi digital adalah langkah kreatif untuk menyerlahkan produk agar tampak lebih realistik, di samping menjadi trademark bagi karya-karya yang beliau hasilkan. Selain itu, beliau juga berkemahiran dalam pembuatan kaligrafi digital, rekaan dalaman yakni interior design, pembuatan plan rumah dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan ilustrasi atau grafik digital. Kemahiran dan bakat semula jadi yang ada pada diri beliau merupakan nilai tambah untuk terus menghasilkan karya seni yang menarik dan berkualiti, selain akan terus menerokai peluang-peluang yang ada di luar sana yang dapat dikecapi bagi mempelbagaikan skop perkhidmatan di masa-masa akan datang. Memanfaatkan kemahiran atau bakat ke arah yang lebih dinamik, kelak pasti dapat membantu masyarakat dan negara untuk terus membangun mencapai sasaran yang progresif. Baik, Auda, itulah dia bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan Auda pada hari ini ya. Pendekatan saya bersama dengan seorang belia yang berkemahiran dalam digital ilustrasi dalam membuat seni, berkata mengenai dengan seni. Rakan kita juga Fakrul bercakap mengenai dengan seni. Ini adalah antara seni yang dapat kita lihat sebentar tadi ya. Memanfaatkan penggunaan teknologi digital untuk melakarkan sebuah lukisan dan juga kemahiran-kemahiran yang beliau ada seperti melakar plan rumah dan sebagainya. Dan itu merupakan satu nilai tambah lah bagi beliau. Dan kita juga sebenarnya kalau mempunyai bakat, kemahiran dalam diri, boleh juga kita sebenarnya kembangkan dan menjadikan sebagai satu pendapatan sampingan. Dan yang pasti kita perlu berusaha dan perlu sentiasa gigih dan sentiasa konsistenlah dalam melakukan apa jua yang kita minati. Baru saya kira sampai di sini saja perkongsian pada pertemuan kita menerusi siaran terlangsung dari daerah Tutong, dan untuk seterusnya saya serahkan kembali pada Fakrul dan juga Hani. Silakan.